Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So, hari ini cikgu plan nak kongsi dengan korang macam mana nak jawab soalan untuk tajuk bulatan. Okay, so untuk tajuk bulatan. Tajuk ni korang dah belajar waktu form 2. Okay, so dia menengah rendah lah. Okay, tapi soalan yang cikgu nak bincang hari ni adalah soalan yang dalam soalan-soalan dalam koleksi soalan cikgu, iaitu cikgu kumpul daripada trial-trial negeri-negeri dekat seluruh Malaysia untuk tahun 2020. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Kan cikgu nak share screen. Okay, korang boleh nampak cikgu punya soalan. Alright, so bismillah. Okay, so kita nak tengok. So yang ni sebenarnya format dia KBSM, SPM yang lepas. Tapi tajuk ni masih ada dan cikgu rasa untuk SPM pun masih guna tajuk, masih ada lagi soalan berkaitan dengan bulatan ini. Alright. So bismillah, kita tengok soalan yang pertama iaitu soalan daripada negeri Kelantan. Okay, so trial negeri Kelantan. Bismillah. Okay, so dalam rajah 6 OPQ ialah sektor bulatan yang berpusat di O dan CPD ialah sukuan, guys. Bila disebut sukuan, ingat dia punya sudut adalah 90 darjah. Sukuan maksudnya satu bulat dibahagi 4, so sudut dia 90 darjah. Alright, berpusat di C. Okay, alright. And then apa lagi info yang dia bagi? Dia bagi tahu OQ ialah 16 cm. So bila dapat maklumat terus transfer dekat gambar rajah. So ini 16 cm. CP adalah 10 cm. Okay, so bila OQ 16 cm, CP 10 cm dan POQ adalah 60 darjah. Right. Okay, so kita tahu kita punya jejari untuk sektor OQP adalah 26. Alright, 26 cm. Okay, guys, ini cara dia. Bila nak jawab soalan macam ni, bila dapat info dekat ayat, terus transfer dekat gambar rajah supaya kita jelas apa yang dah ada nilai, apa yang belum ada. Ni cikgu belum tulis lagi ni. CD pun 10 sebab dia pun jejari untuk sukuan PCD tu juga. Alright. And then, barulah kita baca soalan. Dia nak apa? Perimeter dalam cm kawasan yang berlorek. Guys, cikgu suka perkataan perimeter ni. Kalau nak mudah faham, cikgu suka guna dia ataupun namakan dia adalah sebagai pagar. Kenapa pagar? Sebab apa fungsi pagar? Fungsi pagar tak nak bagi orang luar masuk ke dalam kawasan kita ataupun kita buat pagar sebab kita tak nak bagi orang dalam ataupun benda yang kat dalam terkeluar. Okay, so macam mana nak bagi jadi fungsi pagar tu betul-betul berfungsi adalah dengan cara kita kena pagar full. Okay, kena pagar full. So macam mana nak pagar full? So inilah kita punya pagar. Okay, cikgu tanda dengan pen biru ni. So ini kita punya pagar. O ke D, P ke Q sektor, D ke P. Okay, ni warna biru ni. Nampak ke warna biru? So warna biru ni kita punya pagar. So bila biru ni kita punya pagar, kita kena carilah panjang berapa jumlah pagar yang kita perlukan. Okay, so ini kita dah ada nilai, ini kita dah ada nilai, CD kita dah ada nilai. So yang belum ada, lengkuk PQ dan lengkuk PD. Alright, so bila kita sebut pasal lengkuk, kita ada satu formula dekat sini. Okay, formula ni mudah aja. Dia melibatkan nisbah. Okay, formula yang pertama untuk tajuk ni adalah panjang lengkuk bahagi dengan lilitan bulatan. Ini nisbah yang pertama. Sebahagian kecil bahagi dengan keseluruhan. Dia akan jadi sama dengan sudut kecil per jumlah sudut 360. Ini formula yang pertama yang kita kena tahu untuk tajuk ni. Yang kedua adalah melibatkan luas. Luas apa? Luas sektor. Luas sektor tu macam contohnya sektor OPQ tadi ataupun sektor CPD tadi tu. So luas sektor kecil, sebahagian kecil daripada bulat.
bahagi dengan luas keseluruhan iaitu luas bulatan. Okay. So dapat dekat sini ada 3 nisbah. Yang ni pun biasanya kita akan bandingkan dia dengan nisbah untuk sudut. Sebab mana-mana sektor biasanya ada diberi sudut. Biasanya kita nak guna nisbah ni untuk cari panjang lengkuk dan juga luas. Okay. So untuk A, apa yang kita belum ada adalah lengkuk PQ. So carilah lengkuk PQ. So lengkuk PQ sama dengan. So untuk lengkuk PQ sudut dia berapa? Sudut dia dekat O ni sebab sektor dia OPQ. So sudut dia 60. So tulis 60 per 360 darab. Nah darab berapa? So lengkuk adalah lilitan bulatan. So lilitan bulatan pindah ke kanan ni. Okay, lilitan bulatan kita pindah ke kanan sebab kita nak panjang lengkuk sahaja. Dia pergi sini dia akan jadi darab. Darab apa? Lilitan bulatan formula dia 2 pi j. Sama juga untuk sektor ni, luas bulatan pergi sana. Kita akan jadi darab pi j kuasa 2. Dia tak perlu hafal sangat pun formula dia. Asalkan faham konsep tu. Nisbah, tiga-tiga nisbah tu sebenarnya nilai dia sama. Sebab tu kita letak sama dengan antara dua nisbah itu. Kalau okey, ada juga soalan student tanya, kalau tak nak pakai sudut, boleh tak cikgu? Boleh. Nak pakai nisbah panjang lengkuk per lilitan sama dengan luas sektor per luas bulatan pun boleh, tak ada masalah. Cuma biasanya kita akan pakai nisbah sudut lah, lebih mudah untuk kira sebab kan sudut kan dia tak ada point-point, tak ada panjang-panjang. So lebih mudah lah untuk kita kira. Alright, so untuk panjang lengkuk PQ 60 per 360 darab dengan 2 pi j. So darab 2 darab 2 darab pi 22 per 7. Pi ni dia dah bagi nilai dia kat situ. Dan j dia adalah, okay, j untuk sektor tu adalah 26. Okay, so kita guna dekat sini. Kejap. So nampak tak cikgu punya calculator? Sekejap stop share kejap. Share sekali lagi. Share. Alright. Okay. So apa yang kita akan nampak dekat sini. Nampak tak cikgu punya calculator? So cikgu masuklah nilai 60 per 360 darab. Darab dekat atas. Darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 26. Okay. So cikgu dapat panjang lengkuk cikgu adalah lengkuk PQ adalah 57 per 21 ataupun dalam ini kita akan dapat 27.24. Okay. So, bila ini kita dah dapat, transfer tekan dekat gambar aja 27.24. Okay, seterusnya cari panjang lengkuk mana lagi yang belum ada? Lengkuk PD. So, boleh cari lengkuk PD. So, formula dia sama. Tapi ingat, tengok. PD, dia duduk dalam sektor CPD. So, bila duduk dalam sektor ni, sudut dia lain. Sudut dia 90 darjah. So, 90 per 360 darab 2 darab pi 22 per 7 darab jari dia 10. Okay, so kita kira lah. 90 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 10. Okay, so kita akan dapat kita punya lengkuk PD adalah 15.71. Betul? 15.71. Okay. So, lengkuk PD pun dah ada nilai dah. Okay, 15.71. So, kita punya pagar keliling tu semua dah ada nilai. So, kita bolehlah kira kita punya perimeter. So, perimeter sama dengan 26 tambah 27.24 tambah 15.71 tambah 10
tambah 16. Okay, so berapa kita punya nilai perimeter? Kita jumlah kat sini lah. So 26.24 tambah 26 tambah 27.24 tambah 15.71 tambah 10 tambah 16. So kita akan dapat 8. Kenapa? Oh lah. So kat sini tambah. Okay, so kita akan dapat perimeter kita adalah 94.95. 94.95 cm. Alright, so ini untuk soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, soalan B adalah luas dalam cm square kawasan yang berlorek. So, bila melibatkan kawasan berlorek, kita tengok dulu. Kawasan berlorek kita tu dia punya image besar dia apa? So image besar dia adalah sektor OPQ. Sektor kecil apa yang tak berlorek? So yang tak berlorek adalah sektor CPD. Okay, so sektor OPQ dan sektor OPD. So yang besar tolak yang kecil, kita akan dapat kawasan berlorek. Macam tu kaedah dia. Bila korang jumpa soalan melibatkan kawasan berlorek macam ni, so kaedah dia adalah cari image besar dia, tolak yang tak berlorek, dapatlah yang berlorek. Okay, so yang besar adalah sektor. So kita akan pakai formula luas sektor lah. Okay, so kita cari dulu luas sektor. Okay, nak pakai satu-satu pun boleh. Nak cari luas sektor dulu, lepas tu nak cari CPD, lepas tu tolak satu-satu pun boleh. Ataupun nak terus tulis pun boleh. Tapi cikgu sarankan untuk buat satu-satu untuk elak daripada careless. Takut nanti panjang sangat, nanti ada nombor yang tertinggal. Okay, so kita nak cari luas sektor OPQ dulu. So luas OPQ adalah sama juga formula dia macam tadi. Kita tulis nisbah dia, OPQ sudut dia 60/360. So bila melibatkan luas, dia kena darab dengan jumlah luas lah. Luas bulatan formula dia pi J. J berapa? J dia adalah 26/2. Okay. So berapa? Kita akan dapat 60/360 darab dengan 22/7 darab 26/2. So kita akan dapat dalam point berapa? 354.9.10. 354.10. Okay. So ini luas OPQ. Kita cari pula luas sektor CPD. Okay. So CPD sudut dia 90/360 darab 22/7 darab jejari dia 10/2. So berapa kita akan dapat? 90/360 darab 22/7 darab 10/2. Okay, so CPD kita akan dapat 78.57. 78.57. So, kita nak cari luas kawasan berlorek. So, luas kawasan berlorek ialah, okay, luas sektor OPQ tadi 354.10 tolak dengan 78.57. So berapa kita dapat? So 354.10 tolak. Tadi cikgu punya jawapan akhir kan 78.57 kan? Cikgu tolak answer je. Sama dengan, so cikgu dapat 275.5. Okay, 275.5. Okay, so 275.5 cm square. So ini kita punya jawapan untuk soalan negeri Kelantan ni.
nombor 11. Okay. So, faham? So, jom kita tengok soalan yang kedua daripada Terengganu. Alright. Okay. So, jom. Dalam darjah 9, OKLM ialah sektor bulatan dengan pusat O. Okay, lepas tu KPQ. KPQ ialah sukuan bulatan dengan pusat Q. Alright, sukuan again. Sukuan 90 darjah. Dia pusat dekat Q dan OSM adalah semi bulatan. Semi bulatan sudut dia 180. Settle. Okay, so diberi MO sama dengan 14. Okay, so MO adalah 14. So guys, MO ni apa? So dia kata tadi OSM adalah semi bulatan. So MO ni adalah diameter. So kita bahagi 2, kita dapat jejari dia sama dengan 7. Okay, jejari separuh daripada diameter. Okay. Alright, dibagi pi 22/7. Perimeter kawasan berlorek. Okay, so perimeter kawasan berlorek, kawasan yang berpagar ni lah. Okay, ingat cikgu cakap tadi, perimeter adalah pagar. Okay, so kawasan yang berlorek kat mana? Okay, so apa yang kita dah ada info adalah OM tadi 14, so bila OM 14, OK pun 14. So kita ada KQ 5 kat sini 9. Okay, ini dah ada. So nilai apa belum ada? Sini 5. Alright. So ada beberapa lengkuk yang kita tak tahu. So kita kena cari. Okay. So here we go. Okay, sebelum tu. Dekat sini dia bagi KQO ni dengan ini garis lurus 90 garis lurus. Okay. KQO, so dekat sini 30 darjah. So sudut dekat sini akan jadi 150 darjah. Guys, so ini tips untuk jawab soalan melibatkan gambar rajah. Transferkan semua info yang kita tahu dekat gambar rajah supaya dia akan spark kita punya idea untuk jawab, supaya kita tak tertinggal dan tak termiss info yang kita nak guna. Okay, so bila nak cari perimeter, kita kena cari dululah lengkuk-lengkuk, panjang lengkuk yang kita belum tahu. Okay, so first cikgu nak cari lengkuk KLM. Okay, so lengkuk KLM sama dengan, okay, so sudut dia, bila lengkuk KLM sudut dia 150/360 darab 2 pi. J dia berapa? J dia adalah 14. Okay, pi tu 22/7 lah. Okay, so gunalah kalkulator kita. So 150/360 darab dengan 2 darab 22/7 darab 14. Jari dia 14. So kita akan dapat 36.6 cm. Okay. Ini yang lengkuk KLM dah settle. Bila dapat info, transfer dekat gambar cm. Alright, sekarang nak cari lengkuk KP pula. So lengkuk KP. KP. Okay. So lengkuk KP sudut dia berapa? 90/360. Darab 2 darab pi darab jejari dia 5. So berapa guys? 90/360 darab dengan 2 darab 22/7 darab dengan jejari dia 5, 2 pi J. So kita akan dapat 7.86. 7.86. So dekat sini 7.86. Seterusnya lengkuk mana yang belum tahu ni? Lengkuk separuh bulatan ni. So lengkuk
OSM. Kenapa cikgu tulis ni panjang-panjang lengkuk ni? Supaya mudah nak semak. Kalau kita tak tulis, nanti kita tak tahu kita tengah kira apa. Okay, so tulis. Biasakan kalau latihan korang biasa tulis, exam mesti tulis. Tak adalah ambil makan masa lama sangat. Okay, so OSM dia separuh bulatan. So sudut dia 180 per 360 darab dengan 2 darab pi darab J dia tadi 7. Jangan guna 14 pula. Sorry, 7. So, lengkuk OSM adalah 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7. So equals to apa yang belum? Oh, darab. Okay, so jawapan dia 22. Okay. Alright, ada juga yang tanya, cikgu, separuh bulatan tu boleh tak kita cari lilitan bulatan 2 pi j lepas tu bahagi 2? Pun boleh. Sebenarnya bahagi 2 tu ada dekat situ. 180 per 360 tu kalau tekan kalkulator kan 1 per 2. Sebenarnya kat situlah bahagi 2 tu. Kalau yang tahu konsep, nak kira lilitan bulatan bahagi 2 pun boleh ataupun pakai je formula sudut ni. Dijaminlah kita tak buat silap, insya-Allah. Okay, so sudut dia 22 panjang dia 22 cm. So semua sisi dah ada nilai, bolehlah cari perimeter. So perimeter sama dengan tambah betul-betul, jangan sampai tertinggal. Kita mula dari O. So 9 tambah 5 tambah 7.86 tambah 36.6 pusing lagi tambah 22 tambah 22 dah sampai kosong balik. Okey, so ini je. So 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey. So totalkanlah dia. Alright, so 9 tambah 5 tambah 7.86 tambah 36.6 tambah 22. So equals to 80.46 cm. Alright, so this is the answer untuk soalan yang pertama. Soalan perimeter kawasan berlorek. Guys, kena baca betul-betul soalan. Perimeter dia boleh ada dua, sama ada perimeter kawasan berlorek ataupun perimeter seluruh raja. So kalau perimeter seluruh raja, kita ambil semua garis yang ada dekat keliling dekat luar. Maksudnya kita punya pagar kat luar. Tapi kalau dia nak perimeter kawasan berlorek ataupun rantau berlorek, kita ikut je line keliling kawasan berlorek itu. Itu kita panggil pagar. Alright, seterusnya kita nak cari luas. Okay. Luas pun dia nak luas apa? Luas kawasan berlorek juga. Okay, so ingat tadi cikgu pesan apa? Bila nak cari luas kawasan berlorek, tengok bentuk besar dulu, tolak kawasan yang tak berlorek. So, maksudnya kat sini adalah luas yang paling besar apa dia? OKLM. Dia tolak dengan luas QKP atau KPQ tolak dengan luas OSM. Dapatlah kawasan berlorek. Okay, so kita nak cari satu-satu, cari yang besar dulu. So luas sektor OKLM sama dengan berapa sudut dia? 150 per 360 darab. Okay, so nak darab apa? Tadi darab lilitan bulatan. Kalau luas sektor, darab dengan luas bulatan. So darab pi J kuasa 2. J dia berapa? OKLM J dia 14. So darab 14 kuasa 2. So mana dia kalkulator kita? So 150 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2. So equals to 256.6.
256.6. Okay, luas sektor. So kita nak cari luas sektor apa pula? KPQ. So KPQ sama dengan, okay. So KPQ sudut dia 90/360. 360 darab pi darab J. J dia 502. So berapa? So 90/360 darab 22/7 darab dengan 5/2. So kita akan dapat 19.6. 19.6. Okay, dan luas lagi satu OSM. So luas sektor OSM adalah, so SM adalah separuh bulatan, so 180/360 darab dengan pi darab dengan J dia adalah 7. So 7/2. So equals to 180/360 darab dengan pi 22/7 darab dengan 7/2. So equals to 77. Okay, so guys, kita nak cari luas kawasan berlorek. Cuba kat sini So luas kawasan berlorek ialah, okay, luas yang besar tadi apa? OKLM ialah 256.6 tolak KPQ 19.6 tolak OSM 77. So here we go. Luas kawasan berlorek kita adalah 256.6 tolak 19.6 tolak 77 equals to 160. Cantiknya nombor. So ini kita punya jawapan untuk luas kawasan berlorek. So ingat, bila dia nak luas kawasan berlorek, cari yang besar dulu, tolak yang tak berlorek. Okay, alright. So boleh kita sambung ke soalan yang seterusnya. Soalan negeri Johor. Wow, macam kenal logo ni kan. Okay, so Raja 6 menunjukkan bulatan A, B, C, D. A, B, C, D. Bulat kecil yang kat dalam. Dan P, Q, R, S. P, Q, R, S yang besar. Dan dua-dua ni berpusat di O. Okay, so settle. So bila dua-dua berpusat di O, senanglah. Okay, so kita ada punca jejari yang sama. Okay, so OQ adalah 14. So bila OQ 14, cikgu nak transfer jawab apa? Nilai ni kat sini. OA 14, sorry. OA 14. PA sama dengan PO. So PA sama dengan PO. Sama dengan AO. Okay, so maksudnya sini pun 14. Senang sangatlah. So sini 14, belah sini pun 14 sebab jejari juga. Ini pun 14. 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 Okay. So apa conclusion yang kita boleh buat? Jejari untuk bulatan kecil 14 cm. Jejari untuk bulatan besar adalah 28 cm. Okay. So bulat yang besar ni jejari dia 28 cm. Total kan. Alright. So info yang dekat gambar raja so far kita dah ada. So apa yang soalan ni nak? Soalan nak perimeter, nampak? Soalan dia ulang itu je. Perimeter luas, perimeter luas. Okay. So kita nak perimeter untuk kawasan berlorek. Okay, kita nak perimeter kawasan berlorek. Okay. So dah ada beberapa nilai yang kita dah ada untuk perimeter ni. So yang kita belum ada adalah yang pertama lengkuk AB. Okay, kita terus carilah. Lengkuk AB. Lengkuk AB, so bila lengkuk AB tu sudut dia berapa? So bila dia dah bahagi 4 macam tu, so maksudnya sudut dalam tu 90 darjah lah. So 90/360, so sini 90 darjah. Okay. So 90/360 darab 2 pi J. J dia berapa? 14. So here we go. 90
per 360 tolak, tolak, darab 2 darab 22 per 7 darab dengan jari dia 14. So yeah. So kita punya lengkuk adalah 22. Lengkuk kecil tu. 22 cm. Okay. So sini 22. So apa lagi? Mana lagi yang kita tak tahu? So ni yang dekat luar ni lengkuk BCDA. Lengkuk BCDA. Okay, sebenarnya soalan ni dia ada shortcut dia. Tapi cikgu nak tunjuk je. Ini lengkuk BCDA. Lengkuk BCDA. Dia ke sana So lengkuk meja kita panggil. Okay. So bila lengkuk meja, sudut dekat sini berapa? So kat sini 90, baki dia adalah 270 per 360 darab 2 darab pi darab 14. Okay. So jari dia tetap lagi 14. Okay. So berapa? 270 per 360 darab 2 darab 22 per 7. Okay, yang shortcut tu jadi cikgu tunjuk juga. Darab dengan 14. Darab 14. So, okay, lengkuk dia 66. So, yang ini, yang luar ni adalah 66. Okay, so apa lagi yang belum ada? Ni lengkuk yang dekat luar ni. Lengkuk besar ni. Okay. So, bila lengkuk besar ni, kita nak cari lengkuk apa tu? Lengkuk PRSQ. PSRQ. Ikut susunan dia tu lah. Okay. So, yang besar tu sudut dia berapa? Sama 270 per 360 darab 2 darab pi. Jari dia berapa? Bulatan besar kita. Jari dia 28. Okay. So, kiralah kalkulator kita. So, 270 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan jari 28. So, kita dapat dia punya lengkuk tu adalah 132. So, kita punya perimeter adalah okay, so kita tengok yang sektor yang kat dalam dulu. So, sektor OAB. Okay, so sektor OAB tu ada 14 tambah 14 tambah 22. Okay, yang kat dalam pula luas dia 66. So, tambah 66. Yang dekat luar ada 14 lagi 2 tambah 14 tambah 14. Lepas tu sektor yang dekat luar ataupun lengkuk yang dekat luar tu adalah berapa tadi kita kira? Lengkuk PS. Okay, ini 132. Nampak? Bila kita tak tulis kat gambar aja, nanti kita ikut sendiri yang confuse untuk cari. Okay, so tambah 132. So totalkan dia. Kita akan dapat 14 tambah 14 tambah 22 tambah 66 tambah 14 tambah 14 tambah 132. So equals to 276 cm. Ini luas kawasan berlorek ataupun perimeter kawasan berlorek. Okay, apa yang shortcut yang cikgu cakap tadi tu? Okay, shortcut dia kat sini. Korang nampak tak ini lengkuk ni, bulatan A, B, C, D, E ni. Ni kan luas apa perimeter kawasan berlorek tadi kan kita dah kira AB, lengkuk AB ni. Atau lepas tu cari pula lengkuk BCDA ni. Nampak tak? Dua-dua ni sebenarnya adalah gabungan bulatan yang sama. So shortcut dia adalah kita boleh je terus kira 2 pi J dia 14. Kita akan dapat 22. Okay, kiralah. Okay, 2 darab 22. 22 per 7 darab dengan 14. So kita akan dapat, nampak tak? 88. So total 22 tambah 66
88. So kalau nampak, boleh terus kira sebagai satu bulatan lah. Tak perlulah asingkan dia sebagai dua lengkuk yang berbeza. Tapi kalau tak nampak, it's okay. Okay. So kira je dua-dua macam tu. So shortcut dia gitu. Alright. So ini jawapan untuk yang pertama. Perimeter. Seterusnya adalah kita nak tengok apa? Luas kawasan berlorek. Okey, cantik. Ni pun menarik juga ni. So dia nak luas kawasan berlorek. Okey. So sama macam cikgu bagi tahu tadi, ada dua kaedah untuk cari luas kawasan berlorek. Yang pertama kena tahu kawasan berlorek kita dalam bentuk apa yang besar. Okey, lepas tu cari yang tak berlorek, tolakkan dia. Okey. So, dekat sini sebenarnya dia adalah bentuk yang berulang. Nampak tak? Dia ada sukuan. Semua bulatan ni dibahagi dengan sukuan. So, apa yang cikgu nak buat kat sini, ini shortcut. Okay, kawasan berlorek AOB ni, cikgu nak pindah ke sini. So yang ni cikgu dah tak pakai dah. Cikgu dah pakai kat sini. So, cikgu nak kira sektor ni berapa. Okay, sektor yang OQR dulu. Okay, so cikgu nak kira sektor OQR. Sektor OQR. Okay, so OQR sama dengan berapakah? So sudut dia 90 darjah per 360 darab luas bulatan. Darab pi J dia 28. Darab 28 kuasa 2. So kita kat ujung lah. Okay, so kita akan dapat 90 per 360. Guys, sebenarnya 90 per 360 ni, kalau kita kecilkan pecahan tu kan 1/4. So itulah tujuan apa sudut-sudut yang kat depan formula ni. Kita nak bahagikan dia kepada berapa bahagian. Daripada luas bulatan keseluruhan tu, kita nak bahagikan dia jadi pecahan. So salah satu macam mana nak tahu pecahan dia, kita guna sudut tu tadilah. 90 per 360 darab 22 per 7 darab dengan 28 kuasa 2. Okay, so kita akan dapat 616. Okay, so 616 tu ini. Semua ni. Okay, so untuk cikgu tahu yang kecil, kita kiralah pula sektor OCD. Cikgu kira yang sama je OCD ke OBC sama je. Okay, cikgu kira OBC lah. OBC. Kita pakai sektor yang kat atas tu. So, sektor OBC pun sama. 90 juga per 360 darab pi darab dia jari dia 14 kuasa 2. So, apa yang kita akan dapat adalah cikgu nak kira nak cari kalkulator je. Lupa kalkulator dah ada kat dalam ni. So, 90 per 360 darab 22 per 7 darab dengan 14 kuasa 2. So, kita akan dapat 154. 154. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, untuk yang OBQ tu, untuk OQR adalah 616. Okay, 616. Total dia yang besar, OQR. Tambah dengan, okay, yang ODR, OSR, okay, yang besar OSR ni, dia adalah 616. Okay, ataupun inilah cikgu kira kat sini. Ini luas dia adalah 616 yang besar, sektor yang sukuan yang besar, tolak sukuan yang kecil 154. So, berapa kita akan punya jawapan? So, kita akan dapat 616 tolak answer. So, 462. So, 462. So, ini 462. Ini pun 462 juga. So, just total je lah. 462 tambah 462. So, kita akan dapat 462 darab 2 tambah 616. So, equals to
1540 cm square. So inilah luas kawasan berlorek kita. Okay, boleh faham? So cikgu bahagikan tadi ikut dia punya sektor. Lepas tu cikgu kiralah satu-satu untuk kawasan berlorek, baru cikgu totalkan. Okay. Ataupun korang nak cari, okay, cari luas bulatan yang besar dulu pun boleh. Guna pi 28 kuasa 2. Okay, luas bulatan semua. Lepas tu cari sektor yang kawasan berlorek, yang tak berlorek kat dalam. Lepas tu cari pula luas kawasan yang tak berlorek dekat luar ni. Pun boleh. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Alright, so ada banyak macam cara. So matematik ni dia tak terikat pada satu je jalan kerja. Alright, so far setakat tu korang boleh follow. Alright, okay. Right, okay, jom kita sambung. Bismillah. Share screen. Okay, here we go. So, sekarang kita nak tengok soalan percubaan negeri Kedah. Alright. So dekat sini dia bagi tahu dalam rajah 9 OABC ialah sektor bulatan yang berpusat di O dengan garis lurus BOC merupakan diameter. Okay. So bila jumpa info penting garis ataupun highlightkan dia. Diameter BOC adalah diameter. BOC diameter. So terdapat semi bulatan. Okay. So ni semi bulatan. Berpusat di E dan segitiga bersudut tegak OAB. Alright. Okay. So dia bagi OA sama dengan 7 cm guys. Transfer info. Okay. So dia dah bagi tahu dah OA 7 cm. So bila OA 7 cm, OB pun 7 cm. OE pun 7 cm. So OC ni tadi kan dia bagi dia tahu diameter. So jari dia adalah 3.5 cm. Guys, so itu cara dia. Bila kita dapat info, kembangkan, tulis dekat every point, every parts of kita punya gambar rajah dengan info supaya dia membantu kita untuk cari apa yang soalan nak. Okay, seterusnya nak perimeter kawasan berlorek. Okay, so perimeter kawasan berlorek. So bila perimeter kawasan berlorek, dia melibatkan kawasan inilah. Okay, so dia melibatkan ini dan ini dan ini dan ini dan juga ini. Dia pakai warna kuning, nampak sikit. So itu kita punya perimeter, iaitu pagar kawasan berlorek. Okay, so apa yang kita boleh cari sekarang ni? Okay, so AB kita boleh cari. Kan dia kata ni segitiga bersudut tegak. So bila segitiga bersudut tegak, kita boleh cari panjang AB dengan cara guna teorem Pythagoras. So 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. So kita akan dapat square root 7 square plus 7 square equals to, alamak. Punca kuasa, alamak tak bestnya point-point ni. Okay, 9.89. 9.9. 9.9 ke? 9.9. Okey lah, 9.9. Okay, so AB 9.9. Okay, lepas tu kita nak cari lengkuk AB. Okay, dia ada 2 AB kat situ. So lengkuk AB adalah sudut dia 90/360 darab dengan 2 pi J. 2 pi J dia adalah 7. So, macam tahu je jawapan dia. 90/360 darab dengan 2 darab 22/7 darab dengan 7. So equals to 11. Alright. Dia 11. So 11. Lagi apa lagi? Okay. So sebenarnya lengkuk ABC ni kita boleh cari dalam satu kiraan je sebenarnya. Tadi juga tak perasan. Okay, cari je lah. Lengkuk BC. AB dah cari. So lengkuk BC 180/360 darab 2 darab pi darab J. Okay. So kalau kita nak cari terus lengkuk ABC tadi boleh.
terus pakai 270 lah. Okay, sebab tadi cikgu tak perasan, cikgu kira satu-satu. Tak apalah, satu-satu pun satu-satu lah. Okay, 360. Yang penting faham dan betul. Darab 22 per 7. Darab je jari dia 7. Okay, so 22. Yalah kan. Okay, so ini 22. So apa lagi? Lengkuk ODC. Okay. So lengkuk BC. ODC. ODC. So lengkuk ODC sudut dia 180 per 360. Darab dengan 2 pi J dia adalah 3.5. So here we go. Lebih kurang je jawapan ni kan. So 180 darab 2 darab pi darab 3.5. 3.5. So 11. Okay. So ya, so ini lengkuk dia 11. So kita punya perimeter ialah, so perimeter kita adalah 11 tambah 9.9 tambah 22 tambah 11 tambah 7. 1, 2, 3, 4, 5. Right. So total dia adalah geraklah. So total dia adalah 11 tambah 9.9 tambah 22 tambah 11 tambah 7. Sama dengan 60.9. Okay, so ini kita punya perimeter kawasan berlorek. Lepas tu dia nak luas kawasan berlorek. Okay, so bila luas kawasan berlorek, kita kena carilah luas yang besar ni berapa. Okay, so cikgu nak tahu luas sektor. Cikgu nak kira yang besar terus. O, A, B, C, O. O, A, B, C. Sektor yang besar tu terus. Okay, luas besar tu adalah 270 per 360. Darab 2 darab pi, luas darab pi. J dia adalah 7. So 7 kuasa 2. So here we go. 270 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So equals to 115.5. So 115.5. Betul? Square. Alright. Seterusnya kita nak cari luas segitiga tu. Luas segitiga. Okay, so segitiga tu formula dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, so 7 darab 7 49. 49 bahagi 2. 49 bahagi 2 adalah 24.5. Betul tak? 24.5, yes. So 24.5. Okay. And then apa yang kita buat? Kita nak cari luas tu yang tak berlorek lagi satu tu. Okay, luas tu yang separuh bulatan tu. Okay, separuh bulatan tu. So 1/2. Okay. Kenapa cikgu pakai 1/2? Samalah 180 per 360 adalah 1/2 separuh bulatan darab dengan luas satu bulatan, iaitu pi J dia 3.5 kuasa 2. So 1/2 darab dengan 22 per 7. Kalau korang nak pakai 180 per 360 pun okey je. Sama je. 3.5 kuasa 2. So equals to 77 per 4 ataupun 19.25. 19.25. Alright. So bila dah dapat semua ini, so kita nak cari luas kawasan berlorek
adalah dengan cara luas semua tadi yang besar adalah 115.5, tolaklah dengan 24.5, tolak 19.25. So, calculator. Okay, so kita akan dapat 115.5 tolak 24.5 tolak 19.25. So equals to 71.75. 71.75 cm square. Right, so ini adalah luas kawasan berlorek untuk soalan Negeri Kedah tahun 2020. Okay. Kita sambung ke soalan yang seterusnya. Rajana menunjukkan separuh bulatan. Okay, so bila separuh bulatan, separuh bulatan kita tahulah dia adalah 180. Dia punya ada diameter, ada jari macam tu. Okay, so T ialah separuh bulatan. Titik pusat bagi separuh bulatan PQR. Okay, dan PTR adalah garis lurus. Okay, so PTR ni obviously dia adalah diameter kepada PQR ni tadilah. Alright, seterusnya apa maklumat yang dia bagi? Kita nak transfer ke dalam gambar kita. So dia bagi PT sama dengan TR. Yalah, obviously lah sebab dia kan jejari. So panjang dia adalah 17 cm. Ini pun 17 cm. Okay, so gunakan pi 22/7. Ni dia dah bagi panjang dia. Dia suruh cari diameter seluruh rajah. Guys, ini. Dia nak diameter seluruh rajah. So bila dia nak diameter seluruh rajah, kita carilah keliling. Kita punya pagar tu tadi kena pagar keliling. Seluruh rajah. Okay, seluruh rajah. Macam gitu. Ini kita punya pagar. Alright. So, apa yang kita tak tahu lagi kat sini adalah lengkuk lah. Okay, so jom kita cari lengkuk dulu. So, kaedah yang sama, lengkuk PQR equals to sudut dia berapa? 180/360 darab 2 darab pi darab J dia 17. Okay, so kita akan dapat 180/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 17. Jari dia kita akan dapat 5.34. 53.4. Okay, 53.4. Okay, so ni lengkuk PQR 53.4. Seterusnya kita cari lengkuk PUT. PUT. So lengkuk PUT sama juga 180/360 darab 2 darab pi. Okay, so J dia adalah 17. Diameter dia 17 untuk PUT tu. So dia punya jari adalah 17 bahagi 2. So kita akan dapat 8.5. So 8.5. Okay. So kita kira lah 180/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 8.5. So here we go. Jawapan kita adalah 26.7. 26.7. 26.7. Okay. So ini adalah 26.7. Okay. So semua nilai dah ada. So perimeter adalah lepas tu cikgu tengok suruh hati-hati tadi. Perimeter ada dua. Perimeter kawasan berlorek ataupun perimeter seluruh rajah. So kalau seluruh rajah, kita pagar keliling objek tu ataupun gambar rajah tu. Kalau kawasan berlorek, kita pagarlah kawasan berlorek kita. So kita ada tadi 53.4 tambah 26.7 tambah 17. So kita punya ni dah ada kat sini tambah 53.4 tambah dengan 17. So equals to
19 mana? 97.11. 97.11. Okay, so ini kita punya perimeter. Seterusnya adalah luas. Dia nak luas apa? Luas kawasan berlorek. Okay, so sama juga tips dia macam tadi. Cari yang besar, lepas tu cari luas yang kecil yang tak berlorek. Dapatlah luas kawasan berlorek. Okay, so yang berlorek luas yang besar adalah PTRQ. Luas PTRQ yang besar. So 180 per 360 darab pi J dia 17/2. So jom kira. So 180 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 17/2 equals to 454.14. 454.14. Okay, so ini luas yang besar. Lepas tu cari luas yang kecil pula ni. Okay, so luas sektor apa ni? TSR. So, TSR equals to sama juga sudut dia 180 per 360 darab pi. Jejari dia adalah 8.5 square. Alright, so okay, itulah 8.5 kuasa 2. So jawapan kita adalah 113.53. 113.53. So luas kawasan berlorek lain je punya berlorek ni. Berlorek ialah 454.14 tolak 113.53. So berapakah jawapannya? So 454.14 tolak answer. So kita akan dapat 340.6 cm square. Alright. So ini jawapan dia. Simple je kan? Okay. So ada banyak lagi ke ni? Okay. Seterusnya adalah soalan perles. Okay. So soalan perles. Raja menunjukkan sektor OPQR dan sukuan bulatan OAB dengan pusat sepunya. Pusat sepunya itu maksudnya dia kongsi pusat yang sama lah. Okay. Sebut sukuan guys. Terus automatik 90 darjah. Okay. Tanda terus kat sini. Alright. So apa lagi yang dia bagi dekat ayat. Kita transfer dekat gambar Raja. Dia bagi OA sama dengan 10. So OA sama dengan 10. So kalau OA 10, OB pun 10. Lepas tu dia kata apa? OP, nisbah OP, OB adalah 3:2. Bila korang jumpa macam ni, korang tak payah takut. Bila dia bagi OP nisbah OB ni sebenarnya adalah OP per OB. Nisbah dia tadi berapa? 3:2 kan? Dia adalah 3/2. Macam gitu. So, OB kita dah tahu dah 10. So, kita punya OP sama dengan 3/2 darab 10. Ni, OB tu cikgu pindah sana jadi darab OB macam tu. Okay, so darab 10. So, berapa dapat? 3 darab 10, 30 bahagi 2, 15. So, OP kita 15 cm. So, OP 15 cm. Bila jumpa nisbah, sebenarnya yang depan bahagi yang belakang. Itu saja. Okay. So, apa lagi? So, macam biasa, dia nak perimeter kawasan berlorek. Yang ni kena tengok betul-betul. Bila cikgu sebut tadi perimeter tu apa? Perimeter tu pagar, betul tak? Okay, so dia nak pagar apa? Pagar kawasan berlorek. Okay, so cikgu buat pagar warna kuning ni. Ni dah macam Pac-Man dah kan. So sampai sini. So lepas tu sambung sampai sini. Adakah dah pagar keseluruhan kawasan berlorek?
Adakah kita dah pagar keseluruhan kawasan Berlorek? Ada yang jawab ya, ada yang jawab tak. Okey. Kalau cikgu ada binatang kat sini, katalah cikgu bela binatang, kan pagar kan? Kan function pagar tadi, dia mesti nak halang daripada benda luar masuk ataupun benda dalam keluar. Okey, sekarang binatang cikgu ni dah tak boleh keluar daripada kawasan Berlorek ni. Tapi adakah dia boleh masuk kat sini, kawasan yang tak Berlorek? Mestilah boleh sebab tak ada pagar. So macam mana cikgu nak tetapkan cikgu punya binatang peliharaan ni terus berada dekat kawasan Berlorek? Dengan cara cikgu kena pagar juga kawasan ini. Okay, so cikgu kena pagar juga, hilang. Cikgu kena pagar juga kawasan ini. Ini pun kena pagar juga. Alright, so bila ini nak kena pagar juga, so kita kena kira tu sekali lah sebagai kita punya diameter. So sini 15. So apa yang kita belum tahu, lengkuk yang kat luar ni dengan lengkuk kecil yang kat dalam ni. So macam mana nak buat? Cara dia adalah, kita cari je lah kita punya lengkuk macam biasa. Okay. So formula lengkuk tadi, lengkuk yang pertama adalah lengkuk PQR yang besar. Lengkuk PQR. So sudut dia berapa? Okay. Dekat luar ni tadi dia bagi 90. So lebih dia kat dalam ni berapa? 270 per 360 darab 2 darab pi darab J. J dia berapa? 15. Okay, so guys, berapa? Cikgu duduk cari kalkulator lagi. Lupa kalkulator ada kat dalam. Alright, so 270 per 360. Lepas tu darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan jari 15. So, darab. So, kita akan dapat 70.7. 70.7. Okay, ni lengkuk PQR. So, yang ni 70.7. Okay, kita nak cari lengkuk yang AB pula. So, lengkuk AB equals to sudut dia 90 per 360 darab 2 darab pi darab J. J dia berapa? 10. So, so 90 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 10. Lupa darab lagi. Darab 10. So kita akan dapat 15.7. 15.7. Okay, so ini 15.7. Okay, so semua sisi dah ada nilai, dah ada ni, so kita tambahlah. So kita punya perimeter sama dengan, so 15 tambah 15 tambah 70.7 yang kat luar. Tambah yang kat dalam 10 tambah 10 tambah 15.7. Betul ke 15.7 tadi? Okay, betul. Alright, so total lah dia 15.7. Jawapan ni tadi lah. Tambah 15 darab 2 tambah 70.7 tambah 20. Teruslah. Sama dengan, yeah, we go. So 136.4 cm. Alright, so ini panjang perimeter kawasan Berlorek. So ingat ada beza luas kawasan Berlorek ataupun perimeter kawasan Berlorek dengan perimeter seluruh Rajah. Seterusnya dia nak luas kawasan Berlorek. Luas kawasan Berlorek pula. Okey, tak apa. So sama je lah. So kita cari luas yang besar. So luas sektor apa yang besar ni? Sektor OPR, sektor major OPR ataupun OPQR. Okay, so sektor major yang besar ni adalah 270 per 360 darab pi J kuasa 2. J dia berapa? 15 kuasa 2. Okay, so ini sektor yang besar. Sektor besar bahang 270 per 360
darab dengan 22/7 darab dengan 15 kuasa 2. Alright, so kita akan dapat 530. 530.3. Okay, ni luas yang besar. Luas yang tak berlorek pula, kita cari luas sektor OAB. OAB. So luas sektor OAB sama je lah macam tu. Sudut dia 90/360 darab pi darab jari dia 10/2. So 90/360 darab dengan 22/7 darab dengan 10/2. So ya, kita akan dapat, kita punya lah 78.5. 78.5. Okay, so luas kawasan berlorek ialah 530.3 tolak 78.5. So kita akan dapat, so 530.3 tolak 78.5 sama dengan 451.8. 451.8 cm square. Alright, so ini macam mana kaedah untuk cari perimeter dan juga luas kawasan berlorek. Okay, daripada Perlis kita pergi Pulau Pinang pula. Pulau Pinang ni soalan dia rare sikit. Okay, dia lain daripada yang lain sikit. Okay, so jom kita baca sama-sama. Rajah 11.1 menunjukkan 1 jam bersaiz besar dan 3 jam bersaiz kecil. Anggap semua jam adalah berbentuk bulat dan berpermukaan rata. Okay, so jam besar tu 36 dia punya panjang dia, yang kecil tu 12 cm. Alright. So menggunakan pi 22/7 hitung bahagian jam bersaiz besar bersamaan dengan 3 jam bersaiz kecil. Hitung bahagian jam. Oh, okey. So berapa bahagian jam besar yang sama dengan saiz jam bersaiz kecil. Okey. Ini keyword dia ni. Bahagian jam bersaiz besar bersamaan dengan 3 jam bersaiz kecil. So dia tak lari daripada 2 lah bila melibatkan soalan bulatan ni, sama ada luas ataupun panjang lengkuk ataupun lilitan bulatan. So bila disebut pasal bahagian jam, soalan ni berkaitan dengan luas lah. Okay, berkaitan dengan luas. So apa yang kita kena buat adalah first kita nak cari luas jam besar dulu. Okay, so bila dia bagi tahu panjang dia ni 36 cm, so 36 cm ni adalah dia punya diameter. So kalau diameter 36, jari kita berapa? Okay, so jari kita 18. Okay, sama juga jam kecil. Dia bagi diameter dia 12, so jari kita adalah 6. Separuh daripada diameter tu tadi. So luas dia adalah, pakailah formula luas. So pi J dia 18/2. So berapakah? 22/7 darab dengan 18/2. So, sama dengan 118.2. 1018.2. Okay, so ini jumlah luas jam besar. Kita kira pula luas jam kecil. Formula luas yang sama, pi jari dia 6/2. Kuasa 2. So sama dengan pi J kuasa 2. So, 6/2. Dia adalah 113.14. 113.14. Alright. So dia kata berapa bahagian jam besar yang bersamaan dengan 3 saiz jam kecil. So jam kecil kita ini. Kalau 3 jam kecil, darab 3 lah. So 113.14 darab 3 sama dengan berapakah? So darab 3 terus
So kita akan dapat 339.42. Betul tadi? 42.42. Okay. So ini saiz jam 3 jam kecil, ini saiz jam apa? Saiz jam besar ataupun luas jam besar. So dia tanya berapa bahagian jam kecil tu yang bersamaan dengan berapa bahagian jam besar. Okay, so cara dia adalah kita nisbahkanlah dia. Okay, so kita ambil jam besar, kita bahagikan dengan yang jam kecil tu. Sebab kita nak tahu berapa bahagian jam besar dengan 3 jam kecil tu. So 1018.2 bahagi dengan 339.42. So jom kita cuba bahagi. 1018.2 bahagi dengan 339.42. So nampak? So rupanya 3 bahagian. 3 bahagian. Ataupun okey. 3 ni kalau ni jawapan dia 3 kan. Kalau kita bahagi yang besar bahagi yang kecil. So maksudnya ada 3 bahagian lah. Okey, ataupun lagi satu cara adalah kita ambil 339.42 bahagi dengan 100. Kita tengok beza dia. 0.2. Apa dapat jawapan dia? Okey. Kita terbalikkan dia je. So kat sini 339.42 bahagi 1018.2. Alamak. Jawapan dia macam gitu pula. Okey, 0.333. 0.333 tu adalah sebenarnya sama dengan 1/3. 0.333 something ni adalah kalau kita tukar kepada pecahan adalah 1/3. So maksudnya apa? Jam kecil, 3 jam kecil dia bersamaan dengan 1/3 daripada luas jam besar tu. Okey, 1/3. So jawapan dia adalah 1/3. Okey. Luas 3 jam kecil sama dengan 1/3 luas jam besar. Macam gitu. Okey. So ini kaedah dia. Okey, maksudnya jam tu besar betul lah. Okey. 3 jam kecil tu dia baru 1/3 daripada luas jam besar tu secara keseluruhan dia. Okay. Alright. Seterusnya adalah kita baca soalan B pula. Okay. Soalan B dia kata rajah 11.2 menunjukkan sebuah roda basikal kecil. Jarak di antara titik R dan S adalah 30. Bila dia sebut R dengan S adalah 30. So apa ni? Nampak dia melalui titik tengah. So dia adalah diameter. So bila dia diameter jari dia adalah 15 cm. Okay. So itu cara kita nak guna info yang dia bagi tu untuk elaborate lagi info apa lagi yang kita boleh dapat daripada info yang dia beri tu. Okay, so jari roda ni adalah 15 cm. Okay, dia suruh apa? Hitung bilangan pusingan lengkap. Okay, pusingan lengkap minimum yang paling sikit yang diperlukan untuk meliputi jarak 900 cm dalam pergerakan membulat. Okay. So nampak tak? Soalan yang pertama tadi dia berkaitan dengan luas. So daripada tadi yang kita buat tu, soalan ni tak lari dengan luas ataupun lengkuk ataupun lilitan bulatan. So yang pertama tadi kita dah buat berkaitan dengan luas. Yang ni sebenarnya berkaitan dengan lilitan lah. Macam gitu. So dia kata berapa kali pusing tayar ni ataupun roda ni untuk dapat minimum berapa kali minimum pusingan tu untuk dapatkan 900 jarak pusingan dia tu. Maksudnya 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan. Yang total dia jadi pusingan dia adalah 900. Okay. So apa yang kita nak kena buat, apa yang kita kena tahu dulu adalah kita kena tahulah dulu berapa 1 kali lilitan bulatan tu. Sekali dia pusing berapa jarak dia.
So pakailah formula lilitan bulatan 2 pi J. J dia berapa? 15. Okay, so kita kira lah 2 darab 22 per 7 darab dengan 15. So sama dengan 94.29 ataupun 94.3. 94.3 cm. Okey, rupanya satu putaran 94.3. Dia nak jumlah putaran, jarak dia adalah 900 cm. So kita nak tahu berapa putaran. So jumlah jarak ni tadi bahagilah dengan, kalau bahagi dengan satu putaran 94.3. So nanti kita akan dapatlah berapa bilangan pusingan dia tu. So 900 bahagi answer jawapan cikgu tadi adalah 9.54. Okey, putaran. So inilah bilangan putaran dia. So tapi dia nak apa? Bilangan pusingan lengkap. Kalau 9.5 tak lengkap. So yang lengkap adalah 9 putaran. Minimum 9 putaran. Kenapa kita tak bundar jadi 10? Sebab tak lengkap lagi. Yang lengkap cuma 9 je. Lagi separuh nak cukup 10. So yang lengkap adalah 9 putaran lengkap. Itu kaedah dia. Ini jawapan nombor daripada Pulau Pinang ni. Rare soalan Pulau Pinang ni kan. Okey. Seterusnya soalan negeri Pahang. Kita pergi ke Pahang pula. Alright. So bismillah. Dalam Raja 9, CD dan AB ialah lengkung bagi dua bulatan berlainan yang berpusat di O. Okey, lengkung yang berlainan tapi pusat dia sama. Pusat dekat O. So DEF ialah semi bulatan. Diameter dia DE. Okey, faham. Dan DEOA dan OBC ialah garis lurus. Okey, baik. So theta dia 22/7. Dia suruh cari perimeter kawasan berlorek. Okey. So sama perimeter kawasan berlorek, kita kena buat pagar lah. Okey, buat pagar kawasan berlorek. Ini dan ini. Okey, nampak. Okey. So, apa yang kita kena tahu dekat sini, info dia dah bagi dah dekat gambar rajah. So, sekarang masa dia untuk kita tengok nilai apa yang kita dah tahu dekat gambar rajah kita ni. So, OE 4, ED 6. So, kalau OD ni kan jejari. So, dia sama dengan OC. Jejari dia adalah 10. So, sini 4 juga. OB pun 4. OB pun 4. Kenapa jadi kecil pula pendek ni? Okey, OB pun 4. So, bila OB 4, yang ini 6 lah. Total dia 10. Okey, so yang ni dah tahu dah panjang dia. Yang kita tak tahu adalah panjang lengkuk sahaja. So, macamlah yang kita dah buat berkali-kali dah sebelum ni. Cari lengkuk. Lengkuk apa? Lengkuk DC dulu. Okay, so lengkuk DC, dia bagi dah sudut kat situ 135. Perlah dengan jumlah sudut 360 darab. Kita nak cari lengkuk darab dengan lilitan bulatan. Formula lilitan bulatan 2 pi J. J dia adalah 10. So, berapa panjang DC? 135/360. Darab 2 darab 22/7 darab 10. Okey, so kita akan dapat 23.57. 23.57. Seterusnya nak cari lengkuk AB pula. So lengkuk AB sama dengan sudut dia berapa? So 135 tadi tu kan dia bagi tahu yang DEOA tu garis lurus. So garis lurus sudut dia 180. Tolaklah dengan 135. So kita akan dapat sudut kat sini 45. Okay, so dekat sini akan jadi 45/360 darab 2 darab pi darab J. J berapa? 4 cm. Okay, so
45 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 4. So kita akan dapat kita punya lengkuk AB adalah 3.142. So 3.142 dekat sini 23.57. So perimeter adalah jumlah dia. So tambahlah semua. 23.57 tambah dengan alamak, ada lagi satu lengkuk tak tahu. Lengkuk DEF. Okay. Lengkuk DEF. So sudut dia 180 per 360 sebab dia separuh bulatan. Darab 2 darab pi J dia. Kat sini 6 kan diameter. So separuh dia adalah 3. Okay. So lengkuk DEF adalah 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 3. So 66 per 7 9.43. 9.43. So nak cari perimeter, ni 9.43. So totalkanlah semuanya. 23.57 tambah 6 tambah 3.142 tambah dengan 4 tambah dengan 4 tambah dengan 9.43. Okay, daripada E sampai ke daripada D sampai ke D. Okay. So perimeter kita ialah 23.57 tambah 6 tambah 3.142 tambah 4 tambah 4 tambah 9.43. So perimeter kita adalah 50.142 cm. Okay, senang je kan? Okay, seterusnya soalan B, dia nak apa ni? Dia nak luas kawasan berlorek. Okay, so dekat sini kita kena carilah bentuk yang besar dulu. So kita cari luas sektor apa yang besar dulu. OBC, OBCD. OBCD. Okay, so dekat situ 135 per 360 darab luas bulatan pi J kuasa 2. J adalah 10 kuasa 2. So, so 135 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 10 kuasa 2. So kita akan dapat 117.86. 117.86. Okay, so ni yang luas yang besar. Kita nak cari yang kecil tu pula. Yang kecil tu adalah separuh bulatan. DEF. DEF. So, separuh bulatan 180 per 360 ataupun 1 per 2. Darab pi darab J. J dia 3 kuasa 2. So, 180 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 3 kuasa 2. So kita akan dapat 14.14. So 14.14. So bahagian ni cikgu label dia sebagai bahagian A. So luas A adalah 117.86 tolak dengan 14.14. So kita akan dapat luas kawasan A berapa? Luas kawasan A adalah 117.86 tolak 14.14. So kita akan dapat 103.72. 3.72.
Okey. Seterusnya adalah kita nak cari ni bahagian B ni. Cikgu label sebagai bahagian B. Ataupun dia punya luas apa tu? Luas B adalah 45/360 darab luas bulatan. Pi J dia adalah 4/2. So berapakah 45/360 darab 22/7 darab 4/2. Okey, so kita akan dapat 6.29. 6.29. 6.29. Okey. 45/360 pi J/2. Okey. Alright, so dekat sini luas dia adalah 6.29 sahaja. Okey, so apa yang kita buat adalah luas A tambahlah dengan luas B, dapatlah luas kawasan berlorek. So luas kawasan berlorek ialah 103.72 tambah dengan 6.29. So kita akan dapat 1 tambah 1 jadi 9, 10, 0 tambah 1 jadi 9. Banyaknya. 1. Betul tak? Betul lah tu. So cm square. Alright, so ini adalah luas kawasan berlorek untuk soalan trial Negeri Pahang 2020 ni. Okay, so kita ada 2 lagi soalan iaitu MRSM dengan SBP. Okay, yang ni sekejap lagi cikgu sambung. Alright, so sekejap Right, okay, jom kita sambung 2 lagi soalan untuk soalan SBP dan juga soalan MRSM. Okay, biasanya soalan SBP dengan MRSM ni dia rare sikit. Okay, so jom. Alright, so bismillah, kita tengok soalan MRSM dulu. Apa bondo yang the boy tu Okay, so dia bagi tahu JQL dan JPK, KRM dan LSM ialah semi bulatan. Ada berapa? 4 semi bulatan kat situ. JK, JL, KM dan LM ialah diameter. Okay, so JK, JL, KL, KM. Semua tu diameter. Okay, and then okay, so gambar rajah ada kat situ. So dia bagi pi 22/7. Dia suruh cari perimeter kawasan berlorek. Okay. Right. So first kita kena cari. Okay, kita nak cari ini dulu. Lengkuk ini. Okay. Lengkuk apa tu? JKP. Lengkuk JKP. So lengkuk JKP 180/360 darab 2 darab pi darab J. J dia berapa? So 21 bahagi 2 lah. So 21 bahagi 2. 10.5. Okay. So 10.5. Kita kat sini lah. Aku lupa. 10.5. Dia punya jari. Okay. So berapa lengkuk JKP? 180/360 darab 2 darab 22/7 darab dengan 10.5. Okay, sama dengan 33. Okay, 33. So lengkuk yang kat dalam ni 33. Nampak tak dia ada bentuk yang sama? So sebenarnya sini pun dia dia punya ni adalah 33 juga. Okay. And then kita nak cari apa? Kita nak cari yang ni. Ni cikgu pakai warna merah. Kita nak cari lengkuk yang besar ni. Okay. So lengkuk yang besar. Cikgu kira pakai warna merah jugalah. So lengkuk yang besar tu adalah lengkuk JQL. JQL.
JQL. Okay, so lengkuk JQL sama, sudut dia 180 per 360 darab 2 darab pi darab J. J dia berapa? Ha, ni, kan titik tengah dia kat K ni. So, J dia adalah 21. So, here we go. Berapa lengkuk JKL kita? 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 21. Alright, so lengkuk kita adalah 66. So bawah ni 66, atas pun 66. Okay, so kita bolehlah totalkan kita punya perimeter kawasan berlorek. So perimeter kita adalah 33 kali 2 tambah 66 kali 2. Sebab ada 2 kan. Okay, so 33 kali 2 tambah 66 kali 2. So 198 cm. Alright, so ini jawapan perimeter kita. Soalan yang kedua, soalan B, dia nak luas kawasan berlorek. So, sama juga, kita bahagilah satu-satu. Kita cari dulu luas separuh bulatan ataupun luas sektor JQLK. JQLK yang besar tu. Okay, so 180, 360 darab pi J. J dia berapa? 21. 21 kuasa 2. So, berapa? 180 per 360 darab 22 per 7 darab 21 kuasa 2. So 693. 693. Okay, ini luas. Okay guys. Okay. So dekat sini dia pakai meter tau. Dia pakai meter. Cikgu tak perasan tadi. So dia adalah, perimeter dia adalah meter. Okay. So ini dia punya luas yang besar. Kita nak cari luas yang kecil pula. So luas sektor apa yang kecil tu? JPK. JPK yang kecil. Tapi dia still separuh bulatan. So 180 per 360 darab pi. J dia 105 kuasa 2. Okay, so dia lebih kurang je macam yang kat atas ni. Cikgu edit ni je lah. 5 kuasa 2. So luas dia adalah 173.25. 173.25. So kita boleh dapat bahagian ini yang cikgu label sebagai A, yang bawah ni. So macam mana nak cari luas A? Dia adalah yang besar 693 tolak yang kecil 173.25. Right, so 693 tolak 173.25 equals to, so 519.75. 519.75. Okay, so ini yang luas A. Luas A dengan yang atas ni B ni, dia adalah luas yang sama. Okay, bentuk yang sama. So luas kawasan berlorek adalah 519.75. Kita darab je lah dengan 2. So darab 2. Kita akan dapat 1039.5. 1039.5 meter square. Okay. Right. So ini jawapan untuk MRSM. MRSM ni 2019 punya soalan. Sebab tahun 2020 cikgu tak dapat dia punya salinan dia. Cikgu rasa sebab dia punya trial ikut negeri, ikut MRSM masing-masing. Sebab tu dia tak ada MRSM. MRSM punya trial 2020. Cikgu rasa lah. Okay, seterusnya SBP. SBP lagi dahsyat soalan dia ni. Okay, rajah 6 menunjukkan plan. Plan tu apa? Plan tu pandangan atas. Okay, plan tu bukan slow, plan.
Okey. Plan kebun Encik Amin. Kawasan A, B, E, F. A, B, E, F. Okey, so yang ni yang pangkah-pangkah ni adalah kawasan ditanam pokok pisang. Okey, cikgu tulis kat sini lah. Tak lupa. And then manakala kawasan lain tak ditanam dengan sebarang pokok. Okey, so sini kosong. Okey, seterusnya dia bagi tahu apa? Lengkuk BCD adalah separuh bulatan. Okey, faham. Separuh bulatan dan E ialah titik tengah. Mana E? E ialah titik tengah bagi FD. Okey, ni FD ni. Alright. So maksudnya jarak ini dengan jarak ni sama. Lepas tu dia kata AB sama dengan 2AF. Okey, cikgu keluarkan info dia kat sini. AB sama dengan 2AF. Dan juga AB sama dengan FD. Boy. Alright, okay. So. Okay, so dia nak cari apa ni? Perimeter dalam meter kebun Encik Amin. Okay, so bila dia nak perimeter kebun, maksudnya total semua ni lah. Semua bentuk ini. Alright. Okay, so dia nak perimeter seluruh kebun Encik Amin. Okay, so dia bagi dekat sini panjang AF. Panjang AF 70. Okay, so bila panjang AF 70, AB sama dengan 2, AF tu ganti dengan 70 meter. So AB adalah 140 meter. So AB 140 meter. So kalau AB 140 meter, AB sama dengan FD. So FD 140 juga. So E kan bahagi 2 tadi. So yang ni jadi 70. Sini pun 70. Bahagi 2. Alright. So settle. Meter. Okay. So dia nak apa? Perimeter. So nampak panjang lain semua dah ada. So yang tak ada adalah lengkung BCD sahaja. So lengkung ke lengkuk? Lengkuk BCD. So dia bagi tahu tadi yang BCD tu separuh bulatan. So separuh bulatan 180 per 360 darab 2 darab pi darab J. J dia berapa? Diameter tadi adalah 70. So J dia adalah 35. So here we go. 180 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 35. Darab 35. Okay, so equals to 110. Okay, so ni panjang lengkuk ni 110. So keliling ni semua dah tahu dah. Dia nak apa? Perimeter kebun kan? So dia bukan nak perimeter kawasan yang ada pisang saja. Yang tak ditanam sebarang pokok ni pun kebun dia juga. Okay, so kita totalkan semualah. So perimeter adalah tambah 70 tambah 140 tambah 70 tambah 70 tambah 110. So berapakah jawapannya? So 140 tambah 110 tambah 70 kali 3 210. So sama dengan 460. 460 meter. Okay, so ini jawapan yang pertama. Seterusnya adalah luas tanah yang tak ditanam dengan pokok. Okay. So bila nak luas yang tak tanam dengan pokok ni, dia ada dua bahagian. Cikgu padam yang kosong ni. Dia ada dua bahagian. Bahagian yang segitiga ni dengan bahagian yang separuh bulatan ni. So ada cikgu bagi sebagai A dan B. So kita cari luas B dulu. Sebab luas B kan dalam tajuk kita bulatan. So luas B adalah 180 per 360 darab luas bulatan pi J. J dia berapa? 35 square. So 180 per 360 darab 22 per 7 darab dengan 35 kuasa 2.
So 1925. 1925. Okay, so yang A, B dah dapat. Luas A pula. So luas A adalah segitiga. Okay, so bila segitiga, luas dia adalah 1/2 darab tapak 70, darab tinggi pun 70. So, tu 1/2 darab 70 darab 70. 2450. 2450. So, kita punya luas kawasan kawasan apa tadi? Tanah yang tak ditanam dengan pokok. Okay, so luas A tambah luas B. So 1925 tambah 2450 sama dengan 1925 tambah 2450 sama dengan 4375. Okay, so 4375. 4375 meter square. Right, so ini jawapan dia. Alright, so selesai untuk tajuk bulatan. So cikgu harap korang belajar sesuatu daripada sesi perkongsian cikgu kali ini. So kita jumpa lagi di tajuk yang seterusnya. Okay, so bye-bye.